Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu akan menerangkan soalan sains tingkatan 5, praktis formatif 2.5. Okey, so soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pemprosesan makanan? So untuk menjawab soalan ini, keyword dia adalah dua. Yang pertama, menggunakan bahan mentah. Yang kedua, makanan menjadi bentuk lain. Okey, selepas diproses, makanan tu jadi bentuk lain. Jadi, so ayat yang kamu boleh tulis adalah pemprosesan makanan adalah kaedah merubah bahan mentah menjadi makanan dalam bentuk lain. Okay, so keyword dia di sini adalah bahan mentah. Oh sorry, cikgu tertinggal perkataan bahan mentah. So ini keyword yang pertama. Yang kedua, menjadi bentuk lain. Okay, so back to question. Soalan kedua, nyatakan 4 tujuan pemprosesan makanan. So yang pertama, tujuan dia adalah supaya makanan tahan lebih lama. Yang kedua, supaya makanan lebih berkhasiat. Okay. Yang ketiga adalah supaya makanan kelihatan lebih menarik. Okay, so bila kita ada pewarna, okay, kita ada perasa, jadi makanan akan lebih menarik untuk dimakan. Okay, dan yang terakhir, dia minta 4 kan? So yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, soalan ketiga. Okey, namakan 4 kaedah pemprosesan makanan. Kita ada 7 kaedah pemprosesan makanan. So namakan yang 4 tu, 7 ke 8? 8 So yang pertama adalah penyejuk bekuan. Okay. Yang kedua adalah pempascuran. Yang ketiga, dia nak 4 Yang ketiga adalah penyinaran. Dan yang keempat adalah pendehidratan. Okey. Soalan keempat, nyatakan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan yang berikut. Okey, so bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Okey, contoh dia nasi kunyit. Okey, nasi kunyit biasanya dia berwarna kuning. Jadi apa bahan kimia yang kita masukkan supaya warna kuning tu ada? Okey, so itu adalah pewarna. Okey. Yang kedua, sos cili.
Okay, sos cili kita nampak kan, sos cili kita macam tak cair, agak kental, dia punya texture tu agak kental. Jadi apa bahan kimia yang kita masukkan supaya sos cili kita tu kelihatan begitu. Okay, so dari segi texture dia kita letak penstabil. Okay, C adalah beras putih. Beras putih. Asalnya padi tidak berwarna itu. Okay, bukan warna tu. Jadi macam mana padi yang berwarna brown macam tu menjadi putih? Kita letak peluntur. Bukan Clorox ya. Ini peluntur yang dibenarkan lah untuk kegunaan bahan makanan. Okey, yang kelima, apakah kegunaan karbon diaktifkan dalam penyediaan minyak kelapa sawit sebagai minyak masak? Okey, so salah satu proses yang digunakan dalam minyak kelapa sawit, penghasilan minyak kelapa sawit adalah karbon diaktifkan. Okey, jadi apakah fungsi karbon diaktifkan? Fungsi dia adalah untuk melunturkan warna asal minyak sawit. Okey, so asal minyak sawit ni warna apa? Dia warna merah, macam reddish, reddish pink ke? Reddish orange merah macam tu. Okay, jadi kalau kita tengok kita punya warna minyak masak kita tu, which is also minyak kelapa sawit, warna dia tidak begitu. Okay, jadi kita gunakan peluntur supaya warna minyak sawit itu bertukar kepada warna yang kita ada dekat dapur lah. Okay, seterusnya adalah soalan. Okay, soalan terakhir adalah soalan ini. Okay, kejap, cikgu ambil soalan. Soalan ke-6 Soalan terakhir dalam praktis formatif 2.5. Okey. Okey, soalan ini. Sorry. Soalan 6. Okey. Namakan kaedah pemprosesan makanan tersebut. So kalau kita tengok satu makanan, packaging dia adalah rapat dengan makanan tu. Okey, sangat rapat sampai macam ikut bentuk makanan tu. Jadi apakah kaedah pemprosesan makanan tersebut? Itu adalah pembungkusan vacuum. Okay, pembungkusan vacuum. Okay, soalan B, berikan 2 contoh makanan lain yang turut menggunakan kaedah pemprosesan makanan ini bagi tujuan ekspor. Okay, biasanya kita gunakan kaedah pembungkusan vacuum ni dalam apa? Sebab kita nak ekspor jauh kan, jadi kita kena keluarkan semua udara dalam makanan itu supaya tiada pembiakan mikroorganisma di dalamnya. Okay, so antara makanan yang menggunakan kaedah ini adalah ikan masin. Yang kedua, belacan. Nak bagi tahan lama kan? Belacan kan beberapa tahun kan kita gunakan dia. Okay, C. Berikan satu sebab bagi penggunaan kaedah pemprosesan makanan ini. Okey. Satu sebab biasanya selain daripada untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma, kita nak menghalang makanan ini daripada berbau. Okay, jadi kalau biasanya pembusan vacuum ni kita nak mengelakkanlah bau-bau macam belacan kan, ikan masin kan kuat baunya. Jadi kita buatlah kaedah ini. Okay, so untuk menghalang bau yang kuat, dari makanan
Okay. Okay, so kita dah selesai. Itu saja daripada cikgu. Alamak, buruknya. Okay, sorry. Cikgu harap kamu fahamlah tulisan cikgu ni ya. Yang tulisan Arab tak, Tamil tak ni Okay, terima kasih everyone. Salam.